Kita berjuang itu kerana keyakinan, ya. Itu mesti disebut dictate of conscience, ya. Saya dilatih, dibesarkan di kampung, di Corok Tok Kun. Ibu bapa saya memang masa itu semua pemimpin politik UMNO. Tetapi pada masa itu saya lihat UMNO itu dia gegas di kawasan desa. Dia sangat prihatin tentang nasib orang Melayu yang susah. Jadi itu mempengaruhi saya dan saya bernasib baik kerana mendapat didikan awal di sekolah rendah Melayu, kemudian ke Kolej Melayu. Dan Kolej Melayu itu terdedah dengan beberapa guru-guru yang menunjukkan komitmen mereka, iltizam yang cukup kuat untuk mengangkat martabat bangsa dan memaksa saya membaca buku-buku yang saya fikir sangat suka masa saya tingkatan 6 terutamanya, ya. Dan ini bagi saya membantu. Jadi saya kalau tanya itu mempengaruhi saya. Di Universiti Malaya itu konteks apa yang disebut Profesor Mat Bakar dari lanskap politik ketika itu, ya, konteksnya itu keprihalan keadaan, ya, itu memaksa kita lebih terpanggil untuk terlibat dalam isu-isu semasa. Masa itu bahasa entah lintang pukang, tidak ada komitmen. Saya dari aliran Inggeris, jadi agak terselamat. Tapi rakan-rakan saya yang ramai dari aliran kebangsaan. Universiti masih lagi aliran Inggeris, ya. Dalam perbincangan dan wacana saya dengan rakan-rakan bukan Melayu, banyak yang tidak faham. Mereka berkata, mengapa pada satu ketika saudara terlalu committed untuk pertahankan dasar bahasa kebangsaan. Saya kata, pertamanya dasar bahasa kebangsaan, dasar negara, bukan dasar Melayu. Keduanya, seluruh sistem itu, ya, dari sekolah rendah sampai tingkatan 6 atau matrikulasi, itu pra-universiti, dalam bahasa kebangsaan. Kemudian dalam sekelip mata dipaksa anak-anak itu di universiti untuk mengikuti semua kuliah dan pengajaran dalam bahasa Inggeris. Ini bukan satu perancangan tepat. Saya tidak pernah meremehkan pentingnya anak-anak muda, terutama mahasiswa, menguasai bahasa Inggeris. Tetapi dasar bahasa itu harus jelas. Itu sebagai contoh, ya. Dan ini yang masa saya lebih terlibat dalam soal bahasa ketika itu dan pendidikan Melayu. Dan masa itu, kalau sudah ingat, tokoh-tokoh seperti Hasan Ibrahim, ya, Profesor Zani Abidin Wahid, Bakar Hamid, ya, itu profesor-profesor yang bukan saja tenaga pengajar tetapi senantiasa mendorong mahasiswa untuk mencintai arti perjuangan dan memahami derita rakyat. Ismail Hussein, bahasa dan sastra dan lain-lain. Engku Aziz tentunya dari segi ekonomi desa, dan saya sering menyebut pandangan Engku Aziz kerana dia banyak membantu menyedarkan rakyat tentang faktor masalah kemiskinan yang kadang-kadang tidak sangat dirongkai oleh elit politik atau ekonomi di bandar. Itu memaksa saya lebih memikirkan soal kemiskinan desa, kemiskinan rakyat, dan berbapulas dalam perjuangan itu. Tetapi saya juga lihat umpamanya penyelesaiannya apa. Ada yang pada ketika itu sama ada kapitalis atau kiri sosialis. Maka saya pilih untuk pertahankan identiti pada masa itu, kuat Melayunya dan juga Islam sebagai penyelesaian. Maka kita menimba ilmu dalam usrah dan pengajian dan mendekati gerakan-gerakan Islam dalam dan luar negara. Banyak juga ke Indonesia kerana mereka mengambil satu pendekatan yang lebih sederhana, lebih inklusif ketimbang gerakan Islam di dunia Arab. Dunia Arab itu agak lebih keras jalur pertembungan dan pembenturan idea dan juga kegerakan. Jadi itu yang menyebabkan saya kemudian mengungkapkan masyarakat madani, kerana masyarakat madani itu pemerkasaan rakyat, ya. Tapi juga bukan saja ekonomi, kerana masa itu obsesinya adalah kegairahannya itu seolah-olah mengangkat kedudukan ekonomi itu menyelesaikan semua. Tapi tidak. Jadi saya kata soal ideas, soal akhlak, soal etika, soal budaya itu harus terangkum dalam pemikiran masyarakat madani. Dalam politik sekarang ini, ceritanya cerita derita, Sri, bukan cerita yang menyenangkan, ya.
masuk keluar penjara, kena belasah setengah mati semua. Tetapi saya alhamdulillah kental kerana saya tahu ya, kita hadapi satu sistem yang korup, yang sistemik. Rasuah itu bukan jadi bicarakan dulu ya, tetapi sampai sekarang itu sistemik. Kita nak buat perubahan menentang rasuah sesungguhnya itu akan berdepan dengan sistem yang tidak akan terima dan senang ya. Jadi saya realistik untuk terima kenyataan itu. Sebab itu masuk keluar penjara ya saya terima dengan sabar. Alhamdulillah Azizah dan keluarga menjadi kekuatan yang luar biasa kepada saya, baik. Dan kita sekarang sampai ke tahap di mana kita punya keupayaan setelah melihat kepada kelemahan dan ketidaktentuan dasar dan kelompok dalam Perikatan Nasional ini, mengumpul kekuatan pembangkang dan juga beberapa elemen dalam kerajaan termasuk dari UMNO yang merasakan negara ini harus diselamatkan. Kalau nak fikir soal pemusuhan lama itu tak kesudahan ya. Saya boleh bangkit kenyataan ini tidak menyenangkan dan saya melemparkan kenyataan, tetapi keadaan sekarang ini menuntut kita berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dengan garis dasar yang jelas. Ada orang kata untuk mendapat kekuasaan maka political expediency dictate, no policies. Tak betul. Untuk berlaku adil baik kepada pembangkang ataupun kalangan dalam kerajaan termasuk dalam UMNO ya, dan lain-lain ya, yang membincang dengan kita tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar ya. Apakah negara harus demokratik, apakah dasar ekonomi harus adil, apakah masalah kemiskinan dan kesenjangan dapat dipulihkan dengan dasar yang lebih jelas, apakah kita harus terima kenyataan bahawa rasuah itu sudah sistemik dan memerlukan satu kekuatan untuk meninggalkan amalan jijik ini dan melakar satu era baru bagi negara.